terpaksa masuk SAOD karena gigi. Ucapkan kata pamit yang ternyata menjadi Kelatihan belum minuman keras, alkohol, dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah binti Ra'azmi. Nombor metrik D2025 1116559. Hari ini saya akan membentangkan mengenai konsep sekolah sebagai sumber motivasi bagi delekuensi. Sekolah secara umumnya dilihat sebagai institusi penting dalam membentuk sasiah, disiplin dan perkembangan sosial seseorang pelajar. Melalui peraturan, kurikulum serta bimbingan guru, sekolah juga berperanan melahirkan pelajar yang berakhlak dan bertanggungjawab. Namun, dalam realiti pada masa kini, sekolah juga boleh menjadi sumber motivasi kepada berlakunya tingkah laku delekuensi dalam kalangan pelajar, terutamanya apabila persekitaran sekolah gagal memenuhi keperluan emosi, sosial dan psikologi mereka. Sekolah sebagai sumber motivasi untuk delekuensi ini membawa maksud bahawa persekitaran sekolah boleh menjadi faktor yang mendorong pelajar terlibat dalam tingkah laku delekuensi seperti ponteng, buli, vandalism dan pergaduhan. Salah satu faktor utama ialah tekanan akademik yang berlebihan. Pelajar yang sentiasa ditekan untuk mencapai keputusan cemerlang tetapi kurang mendapat sokongan atau bimbingan daripada orang sekeliling lebih berisiko untuk mengalami stres, kecewa dan hilang motivasi. Keadaan ini boleh mendorong mereka meluahkan perasaan melalui delekuensi seperti ponteng sekolah, melanggar disiplin atau bersikap agresif. Apabila kegagalan akademik dipandang sebagai kelemahan tanpa empati, pelajar cenderung mencari jalan lain untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan. Selain itu, hubungan guru dan pelajar juga amat memainkan peranan penting. Sikap guru yang terlalu menghukum, pilih kasih atau kurang memahami latar belakang seseorang pelajar itu boleh menyebabkan pelajar berasa terpinggir dan tidak dihargai. Perasaan ini akan mendorong pelajar untuk memberontak terhadap segala peraturan sekolah dan menunjukkan ini salah satu bentuk penentangan. Apabila pelajar merasakan sekolah tidak lagi menjadi tempat selamat untuk mereka, kecenderungan kepada tingkah laku delekuensi akan lebih meningkat. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya di sekolah juga amat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkah laku pelajar. Sekolah menjadi tempat utama pelajar berinteraksi dengan rakan-rakan dan dalam usaha mendapatkan penerimaan sosial di kalangan mereka, ada juga setengah pelajar sanggup meniru tingkah laku negatif kumpulan tertentu. Tingkah laku seperti merokok, buli, vandalism dan pergaduhan sering bermula daripada pengaruh rakan sebaya yang kuat. Jika budaya sekolah tidak menekankan nilai positif dan kawalan disiplin yang berkesan, perlakuan delekuensi ini boleh dianggap normal dalam kalangan pelajar. Di samping itu, persekitaran sekolah yang tidak kondusif seperti kemudahan yang tidak mencukupi, kawalan keselamatan yang lemah serta kurangnya aktiviti sokongan seperti kaunseling dan kurikulum, ia juga turut menyumbang kepada permasalahan ini. Pelajar yang tidak mempunyai saluran yang positif untuk menyalurkan tenaga dan emosi akan lebih cenderung terlibat dalam tingkah laku delekuensi. Keadaan ini menunjukkan bahawa kelemahan sistem sokongan di sekolah boleh menjadi sebab utama kepada berlakunya delekuensi. Baiklah, kesimpulannya sekolah mempunyai dua peranan yang berbeza dalam kehidupan pelajar. Sekiranya persekitaran sekolah tersebut mempunyai persekitaran positif dan menyokong, ia mampu menjadi benteng utama dalam mencegah tingkah laku delekuensi. Namun sebaliknya, jika sekolah tersebut dipenuhi tekanan, konflik dan kegagalan memahami keperluan pelajar, ia boleh menjadi salah satu faktor yang mendorong pelajar terlibat dalam tingkah laku delekuensi. Oleh itu, semua pihak termasuk pihak sekolah, guru dan juga ibu bapa perlu bekerjasama bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, adil dan menyokong bagi membantu pelajar berasa dihargai, dilindungi dan lebih bermotivasi untuk belajar di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.